Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Kalau ada orang perempuan mana ni? Tak ada? Perempuan ada? Ada. Ustazah lah. Tak nampak, mana tahu. Pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada malam ini Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan dapat ilmu yang bermanfaat untuk membantu kita dalam kehidupan kita supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Lebih-lebih lagi ilmu yang kita pelajari ini ialah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu yang terpenting daripada segala ilmu. Ini kita dah baca dalam Mabadi 10 tu ada ya. Yang paling penting ialah ilmu akidah. Kerana perkara yang pertama yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir setelah kita mati besok ialah bab akidah. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa agama kamu? Apa imam kamu? Bukan siapa imam kamu, apa imam kamu. Kalau siapa imam kamu boleh jawab, imam saya ialah Cikgu Jamil, Ustaz Uzair. Lagi apa? Itu imam itu boleh jawab. Tapi ni, apa imam kamu? Kemudian apa? Di mana kiblat kamu? Kalau orang tak semayang tak boleh jawab. 6 soalan ditanya, bukan banyak no. Yang pertama, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Yang kedua, wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Kalau kita hidup tak pernah ikut sunnah Nabi SAW,
tak akan boleh jawab. Bila tak jawab, dentum bagi dia malaikat Munkar dan Nakir. 70 hasta terbenam ke bumi. Terus tanya lagi, wa ma dinuka? Kalau tak ikut cara Islam, hidup tak ikut Islam, apa saja kita buat tak ikut Islam, dari rezeki tak ikut Islam, nikah kahwin tak ikut Islam, kenara-kenara tak ikut Islam, pakaian tak ikut Islam, ekonomi tak ikut Islam, perjuangan tak ikut Islam, tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, dentum bagi malaikat. 70 hasta lagi terbenam. Congkir lagi, tanya lagi. Wa ma qiblatuka? Di mana kiblat kamu? Kalau orang tak pernah sembahyang, dengar azan ni buat tak reti je. Nanti tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, lagi kena pelopor Wa ma dinuka? Dah. Wa man ikhwanuka? Yang keenam. Wa man ikhwanuka? 6 soalan ya. Yang pertama, man rabbuka? Yang kedua, wa man nabiyuka? Yang ketiga, wa ma dinuka? Yang keempat, wa ma qiblatuka? Yang kelima, yang kelima apa? Saya udah. Yang kelima, wa ma imamuka? Yang keenam, wa man ikhwanuka? Ya, wa man ikhwanuka? Ya, 6 soalan je. Kalau ambil SPM ada 6 soalannya macam belakanglah. Tapi ini bukan SPM, ini soalan Munkar dan Nakir. Udahlah 6 soalan bocor pula tu. Semua kita dah tahu soalannya. Tinggal nak jawab je. Tapi yang nak jawabnya bukan lidah kita, bukan peringatan kita, bukan ilmu kita. Yang nak menjawabnya ialah amalan kita. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, kita dalam dunia ni nak menyembah hanya Allah saja kita sembah. Nak kenal Allah yang kita sembah tu lah. Itu kita belajar sifat-sifat Allah ni. Nak kenal siapa yang kita sembah. Nak kenal bukan tengok dia tu gemuk ke kurus ke kecil ke besar ke hitam ke putih, bukan itu. Nak kenal sifat-sifatnya. Itu yang kita belajar sifat 20 tu. Bila kenal baru boleh jawab Allahu Rabbi. Allah tu Tuhan aku. Kemudian ditanya pula tentang Nabi. Wa man nabiyuka? Kalau kita hidup ni ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa saja perjalanan hidup Nabi itu kita jadikan contoh untuk kita, maka boleh jawab Muhammadun Nabi. Muhammad itu adalah Nabi aku. Kemudian ditanya pula, wa ma dinuka? Apa agama kamu? Kalau dalam dunia ni kita ikut Islam semua, sembahyang cara Islam, puasa cara Islam, akhlak cara Islam, pergaulan cara Islam, nikah kahwin cara Islam, penuri kenara cara Islam, perjuangan cara Islam, ekonomi cara Islam, apa saja boleh jawab al-Islamu dini. Islam itu adalah agamaku. Betul ditanya lagi. Wa ma ikhwanuk wa ma imamuka? Apa imam kamu? Kalau kita hidup berpandukan Al-Quran, baru boleh jawab. Al-Quranu imam. Al-Quran itu adalah imam aku. Bukan siapa ya? Apa imam kamu? Jawab Al-Quranu imami. Sebab Al-Quran itu menjadi sumber yang pertama sebagai hukum dalam Islam. Ya, rujukan yang pertama Al-Quran dah. Tak ada Quran baru kita cari hadis. Tak ada hadis baru kita cari ijma' ulama'. Kalau tak ada tiga-tiga, baru kita boleh kiaskan. Tapi kias tu bukan kita yang kias, ulama' yang boleh kias. Dia cari hukum yang sepadan dengan dia. Itu kias. 4 sumber hukum kita. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi SAW, yang ketiga ijma' ulama', yang keempat kias. Itu sumber hukum dalam Islam. Kita ni pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tanya, wa ma dinuka tu apa agama kamu? Kemudian wa ma qiblatuka? Tadi imam je. Wa ma qiblatuka? Di mana kiblat kamu? Kita tahu kiblat kita tu Kaabah. Al-Ka'batu qiblati. Al-Ka'batu qiblati. Kaabah tu adalah kiblat aku. Wa man ikhwanuka? Siapa saudara-saudara kamu? Kalau kita asyik nak bergaduh je dalam hidup ni, nak bergaduh dengan jiran, nak bergaduh dengan adik-beradik, nak bergaduh dengan mak bapak, bergaduh dengan isteri, bergaduh dengan kawan-kawan, bergaduh saja. Kau je nak bergaduh je. Tak boleh jawab nanti lah. Jadi itu dia 6 soalan. Sudah bocor ke tu? Tapi kalau kita tak amalkan, tak boleh nak jawab. Bila tak jawab, habis yang lain tu tak kira. Lantaklah sembahyang banyak mana sekalipun ya. Lantaklah puasa sepanjang tahun. Lantaklah sedekah satu dunia pun tak terima dia Tuhan. Kerana subjek yang pertama gagal. Akidah dah gagal.
Sebab itu yang kita ngaji malam ni sesuatu yang terpenting. Sangat penting. Kita dah baca Mabadi yang 10 tu kan. Yang 10 tu. Yang lain-lain tu wajib tapi tidak terpenting macam macam akidah. Akidah ni semua orang mesti ada akidah yang sebenar yang diterima oleh Allah Taala. Yang lain tu penting juga, semayang. Tapi malaikat tak semayang. Dia semayang pun yang rukuk aja, yang sujud aja, tak ada macam kita ni. Dia semayang cara lain. Jadi yang dia sujud tak wajib rukuk. Yang dia rukuk tak wajib sujud. Yang dia berdiri tak wajib duduk. Yang dia duduk tak wajib berdiri. Itu malaikat. Jadi mana ada benda yang dia tak wajib. Tapi akidah semua orang kena. Semua orang terlibat. Semua orang mesti memiliki akidah yang sah. Malaikat pun kena, manusia pun kena, rasul-rasul pun kena, jin pun kena, iblis pun kena, semua kena ya. Itu pentingnya kita mengaji ni akidah ni ya. Baik. Untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Tajuk besarnya kenyataan yang pertama. Hukum akal. Kita tentang bicarakan hukum akal. Itu belum sudah kita dah baca hukum akal. Apa pengertian akal? Apa gunanya akal? Sudah kita baca. Sudah kita bicarakan. Akal itu penting. Kerana dengan akal itulah kita boleh jadi mulia. Dengan akal itu kita sedar apa yang betul, apa yang tak betul. Mana yang hak, mana yang batil. Dengan ada akal tu. Sebab itu akal tu penting. Gunakan akal tu. Develop akal kita tu. Dengan setinggi-tinggi yang mampu ya. Cuma akal tu kena berpandu dengan syariat. Dia tak boleh biar begitu aja. Kalau akal tu tidak ada syariat, tak ada berpandu dengan syariat, dia biar berfungsi begitu aja, maka terciptalah alat-alat yang merosakkan akidah, yang merosakkan manusia, yang merosakkan agama, yang merosakkan akhlak. Karena dia tidak berpandu dengan syariat. Sebab tu Allah datangkan syariat. Syariat itu hukum. Hukum ada 5 Allah datangkan. Apa dia? Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Mesti selaras. Yang wajib, akal tu kena fikir. Yang ini wajib, mesti kita buat. Itu wajib ya, mesti kita buat. Jangan tinggalkan. Itu fungsi akal tu. Dia berpandu dengan syariat. Lagi apa syariat? Haram. Akal kata yang ini haram, jangan buat. Tinggalkan. Kemudian sunat, yang ini wajib buat. Sunat sebutnya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Buatlah. Alhamdulillah. Tuan-tuan sudah mulai buat sunat qabliyah maghrib. Bila mulai malam ni? Mudah-mudahan bukan malam ini lah. Dah lama dah patutnya. Yang sunat. Yang makruh. Akal pun fungsi. Ini makruh jangan buat kerana Allah benci. Makruh tu Allah benci. Kalau Allah benci, malaikat pun benci, Nabi pun benci, Rasul pun benci, orang salih pun benci, orang syurga semua benci belaka yang makan makruh. Jangan buat. Yang harus, kita akal tu berfungsi. Yang harus tu kita jadikan ibadah. Benda tu harus dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi jadikan ibadah. Tuan-tuan dan puan-puan, yang harus itu kalau kita setelah kita laksanakan, sudah kita buat, yang harus tu dia tak tinggal harus. Dia tukar hukum. Yang harus tu kalau kita laksanakan, setelah kita laksanakan, apabila kita laksanakan, dia bertukar hukum. Dia tak jadi harus lagi. Dia jadi wajib, atau jadi sunat, atau jadi haram, atau jadi makruh. Ikut cara kita melakukannya. Contoh apa yang harus? Apa yang harus? Salah satu, makan. Makan tu harus. Kalau wajib makan, kejap ni berdosa belaka tak? Kalau wajib makan dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kejap ni siapa makan angkat tangan? Jadi mana ya? Tinggalkan. Bila tak makan apa hukumnya? Kalau wajib makan tu. Tak faham kita kata ni. Apa hukumnya? Kerana semua orang tak makan kejap ni. Apa hukumnya? Berdosa belaka lah. Hukumnya harus dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Dia tak wajib. Kalau wajib makan tu, berdosa belaka kejap ni. Saya pun berdosa kali. Tengah ngajuk orang nak makan. Tapi bila kita makan, boleh tak jadi wajib? Sekali lagi, boleh ke tak boleh jadi wajib? Boleh. Bila jadi wajib? Boleh. Bila makan jadi wajib? Kalau dia terlalu lapar.
Terlalu lapar. Tahu, bukan lapar saja, terlalu lapar. Cakap orang kita orang Perak ni apa? Lapar benar. Apa? Ha? Satu kata yang saya nak dengar. Apa dia? Bulur. Bulur. Mesti makan. Kalau tak makan, apa? Udah dia dengar. Apa dia? Kalau tak makan, tumpuk. Kalau tak makan, tumpuk. Ketika itu, apa hukum makan? Wajib. Ada. Boleh tak makan jadi haram? Boleh tak makan jadi haram? Boleh. Macam mana jadi haram? Makan babi haram, makan anjing haram, makan kucing haram, makan biawak haram, makan ular haram. Haram lah tu. Lagi? Makan ayam tapi duit rasuah. Boleh tak? Makan ayam tapi dapat duit rasuah. Boleh? Haram tak? Haram lah ya. Sama ada benda yang kita makan tu haram atau sumber untuk mendapat benda itu haram juga. Itu hukumnya haram. Boleh tak makan jadi sunat? Boleh ke tak boleh? Macam mana makan jadi sunat? Bila kita nak makan, gunakan dengan tangan kanan. Kemudian baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nak sunat lagi pahalanya, baca pula doanya. Doa makan sampai tak hafal angkat tangan. Baca doa nak makan ya. Kemudian makan tu biar tertib makannya. Konyah dulu, dah habis hancur baru tolak. Betul tak? Lalu dapat pahala sunat. Boleh tak makan jadi makruh? Macam mana makan jadi makruh? Itu benda yang makan. Katakanlah dia makan ayam. Boleh tak jadi makruh? Apa? Macam mana? Makan tangan kiri makruh. Makan berdiri makruh. Lagi apa? Bukan haram ya? Makruh. Lagi apa? Makan, ambil nasi itu kepal lambung ke atas sambung dengan mulut ngap makruh. Ya. Jadi dia boleh bertukar hukum. Ini yang harus kan? Itu gunakan akal tu, nak akal tu. Ya. Dia dipandu oleh syariat. Bila ada syariat baru boleh kita bertindak dengan betul ya. Itu akal. Kemudian nak menjalankan syariat mesti ada akal juga. Ya. Nak sembahyang mesti tahu macam mana nak sembahyang. Mesti belajar macam mana nak sembahyang. Mesti tahu mana apa perkara-perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Di antaranya apa? Itu kena belajar. Itu kalau ada ustaz-ustaz ngajar bab sembahyang, jangan juik haji pipiu tu. Ya. Malah ustaz tu tak ada ngajar lain, mayang. Orang nak mendirikan negara Islam, dia cerita mayang aja. Padahal sembahyang pun tak betul. Kalau bacaannya tak betul, sah ke tak sah? Kalau perkataan yang wajib tu yang kita kena sebut rukun qauli tu, kalau tak betul, sah ke tak sah? Tak sah. Rukun qauli ada 5 tuan-tuan. Yang pertama takbiratul ihram, kena sebut betul-betul. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Ada orang sebut Allahu akbar, benar. Jangan Allahu akbar, tak betul juga. Lagi apa? Allahu akbar, betul tak? Tak betul. Allahu akbar, betul tak? Tak betul juga. Mesti sebut betul-betul. Itu sebutannya. Ya. Itu apa? Takbiratul ihram. Yang kedua apa? Fatihah. Fatihah. Banyak salah. Bukan tuan-tuan. Orang yang tak belajar salah lah. Ya. Yang banyak salah apa? Ketika sembahyang zuhur, sembahyang asar kena tak bunyi. Apa yang salahnya? Dia tak jaga pernafasan. Ya, contoh apa? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke tu? Tok imam ramai ni. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke salah? Apa salahnya? Waqaf penida, wasal penida. Kalau nak waqaf lah. Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Baru betul. Kau nak sambung boleh tak? Boleh. Macam mana? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Biar dia orang baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada tak? Dalam sembahyang tak dengar pun, kerana kalau masa tu imam baca kuat tu, tak ada apa betul ya. Tapi kalau macam seorang-seorang sembahyang zuhur, sembahyang asar, siapa tak dengar macam Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin.
batal, tak sah sembahyang. Tahu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu nafas aja. Tak betul tu. Patutnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak sambung. Boleh tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Faham ke mana? Itu rukun qauli ya. Belum Fatihah lagi, Fatihah panjang. Kita tak usah baca kitab lah, cerita Fatihah aja pada malam ni. Ya. Itu rukun qauli yang kedua. Yang ketiga apa? Rukun qaulinya membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Tuan-tuan semua dah hafal tahiyat akhir tu. Tapi yang salahnya ada juga. Di antaranya apa? Ayat yang kedua tu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salah tu tuan-tuan. Yang sebenarnya Assalamu alayka kata yang panjang. Assalamu alayka ayyuhan dengung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuhnya tu. Panjang cerita ni. Saya nak ngajar fiqh kawan ya. Buat sembahyang ni. Itu banyak masalah ni. Kemudian apa? Selawat Nabi ya. Selawat tak ada banyak masalah dah. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi nak dengung. Dengung. Ya, hum tu dengung. Mim sabdu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muhammad dengung. Muhammad tu ya. Itu selawat. Kemudian rukun qauli yang kelima, salam. Salam pun banyak orang salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak dengar asnya. Patutnya assalamualaikum warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rukun qauli. Belum rukun fi'li lagi. Rukun fi'li itu rukun perbuatan. Kalau gerak 3 gerak berturut-turut apa hukumnya? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau gerak turut-turut 3 gerak apa hukumnya? Batal sembahyangnya. Takbiratul Allahu Akbar. Batal tak? 1, 2 ngangguk. Siapa nyuruh ngangguk? Kalau penyakit tak apa, biasa tak boleh. Kalau biasa boleh ubah tak? Tapi kalau dia berpenyakit, dia ada penyakit namanya apa gulanya yang apa itu? Kenan. Dia memang apa itu? Tak boleh elak. Dia seorang-seorang apa itu? Itu tak apa. Kalau betul ada penyakit. Kalau setakat biasa tak boleh, kena ubah. Dia jangan 3 gerak berturut-turut, hanya 2 gerak saja. Allahu Akbar. Tengok ni. Allahu Akbar. 1, 2, itu aja. Itu baru takbiratul ihram. Belum rukuk lagi, belum i'tidal lagi, belum sujud lagi. Itu banyak cerita ya. Kena betul. Kalau tidak, tak terima di Tuhan ya. Alright, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kerana cerita itu dan tak cerita yang lain. Bahagian C, muka surat 14 ya. B dah selesai. Pengertian akal. Akal tu mesti berpandu dengan syariat. Syariat tu mesti berpandu dengan akal. Dua-dua tu saling bantu-membantu. Lazim melazimi. Komplement mengkomplimenti. Betul kita ayat tu tahu. Itu akal dengan syarak ya. Kemudian yang C, bahagian ketiga, bahagian hukum akal. Hukumnya ada 3 tuan-tuan dan puan. Yang pertama dipanggil hukum akal. Yang kedua dipanggil hukum syarak. Yang ketiga dipanggil hukum adat. Itu bahagian hukum akal tu ada 3 pula. Kita cerita tentang hukum akal je ni. Hukum syarak tak cerita. Kita cerita tentang hukum akal je. Ada tiga bahagian dalamnya. Adalah hukum akal itu terbahagi kepada 3 bahagi. Kerana adalah akal itu berkehendak bekerja di atas segala di atas sekira-kira hal pada mematutkan patut ke tak patut sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Patut ke tak patut, akal tu terima ke tak? Itu fungsi akal. Itu namanya hukum akal. Bukan payah buat. Bukan payah berdiri, bukan payah berlari, bukan payah berkam dan sembahyang. Sembahyang kena dilaksanakan. Akal ni fungsi akal je. Macam mana penerimaan akal terhadap satu-satu kenyataan.
Apa penerimaan akal? Terima ke tak? Patut ke tak? Itu hukum akal ya. Penerimaan akal. Akal terima ke tak? Atau akal tolak ke? Atau akal boleh terima, boleh tolak. Itu tiga peranan akal ya. Yang pertama akal terima. Akal kata yeah. Akal kata Yang kedua akal tolak. Akal kata apa? Kata apa akal? Tidak. Nah, mana boleh kata akal? Itu akal nafikan. Yang ketiga, boleh terima, boleh tolak. Boleh terima, boleh tolak. Itu sebab hukum akal ada tiga. Yang pertama namanya wajib. Yang kedua namanya mustahil. Yang ketiga namanya harus. Sekali lagi. Hukum akal ada berapa tuan-tuan dan puan-puan? Ini nak cek ni ya. Kalau tidak tak faham payah ya. Ini jabak akidah ni tau. Sekali lagi. Hukum akal ada berapa bahagian? 3. Yang pertama wajib. Yang kedua mustahil. Yang ketiga harus. Ingat tu. Ingat 3 orang budak ni. Hukum akal ada berapa? Jawab 3 orang dia. Yang lain zak. 3 orang jawab. Hukum akal ada berapa? 3. Pandai. Yang pertama wajib. Yang kedua mustahil. Yang ketiga harus. Wajib, mustahil, harus. Itu hukum akal. Bukan hukum syarak. Hukum syarak ada 5 tadi kan. Ini hukum akal 3 je. Wajib, mustahil, harus. Apa wajib? Bagi akal. Ya, berarti wajib tu tidak diterima akal akan tiadanya. Kalau tak ada ni tak terima di akal. Nah, bila satu-satu kenyataan tidak dikeluarkan, akal kata apa? Betul, yeah. Itu wajib tu. Contohnya, Allah itu berkuasa. Apa kata akal? Apa kata akal? Okey? Ya, betul? Betul kata akal dia. Kata orang Jawa apa? Nggih. Dia tak tahu dia kata Jawa ke? Kata orang Rawa apa? Yo. Dia tak ada orang Rawa begini. Ya. Yo katanya. Betul tu, botol katanya. Bukan botol ya, botol katanya. Itu wajib tu ya. Contoh, sekali lagi. Allah itu maha melihat. Apa peranan, apa kata akal, reaksi akal? Allah itu maha melihat. Apa kata akal? Iya. Lagi? Lagi? Betul. Lagi? Nggih. Lagi? Apa? Kalau India apa ni? Amak ni. Agak ni lah mesti tahu. Kalau dia cakap India pun cakap sama ya. Kamu betul apa dah? Kamu betul apa? Yes. Sekali lagi. Jawab yes or no. Yes. Kakak putih. Belum ngajar kakak putih malam ni. Allah itu maha mendengar. Apa jawab? Yes. Allah itu maha berkuasa. Apa jawab? Yes. Itu hukumnya yes. Kalau yes tu wajib. Wajib ya. Tidak diterima akal akan tiadanya. Kalau tak ada benda tu, tak terima dia akal. Allah itu tidak, tiada ya, tiada. Allah itu tidak mendengar. Apa kata akal? No, tak terima. Bila tak terima tu no lah ya. Allah itu tak melihat. No. Allah itu tidak ada kuasa. Apa hukum? No, kata akal. Itu mustahil namanya. Apa wajib dia namanya? Wajib. Bukan mustahil ya, wajib. Tak diterima akal akan tiadanya. Allah itu tiada mengetahui. Apa kata akal? Apa kata akal? No, tak terima ya. Itu wajib tu. Benda tak ada tu tak terima di akal. Lawannya mustahil. Apa dia mustahil? Tidak diterima akal akan adanya. Kalau ada benda tu tak terima di akal. Adanya benda yang mustahil tak terima di akal. Sebagai contoh, Allah itu akan mati. Mati siapa? Ada mati tak Allah? Ya? Jadi apa kata akal? Tak terima. No kata akal. Akan nafikan. Allah itu buta. Apa kata akal? Tidak. Allah itu pekak. Apa kata akal? Tidak. Dia mustahil ya? Tak diterima di akal. Allah itu lupa. Apa kata akal? Allah ada pernah lupa kan? Jadi tidak. Itu artinya mustahil.
Harus? Apa tu harus? Boleh terima, boleh tak terima. Ya? Boleh tolak, boleh mengatakan ya, boleh mengatakan tidak. Jawabnya entah. Entah saja. Nah, contoh, esok akan berlaku banjir di kampung Jeram ini. Apa jawab? Apa jawabnya? Boleh jadi tak? Boleh tak jadi tak? Jadi pun boleh, tak jadi pun boleh. Jadi kita jawab apa? Entah. Ya. Lagi 5 tahun Cikgu Jamil akan jadi Menteri Besar Perak. Apa jawab? Apa jawab? Entahlah. Boleh jadi ya, boleh jadi tak. Kata, jadi calon bidak bila jadi Menteri Besar. Ya. Jadi boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Itu namanya harus. Harus. Itu 3 ya. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Faham ke ni? Ya. Kita baca senang. Bahagian hukum akal. Adalah hukum akal itu terbagi kepada 3 bagi. Kerana adalah akal itu berkehendak bekerja atas sekira-kira hal pada patut ke tak patut, akal itu menentukannya ya. Sesuatu bagi yang dihukumkan, pada ilmu tauhid. Kita bila mengaji ilmu tauhid ni, akal itu berfungsi. Ya, bukan, entahlah. Ada tiga fungsi akal ya. Tiada sunyi daripada 3 perkara, iaitu menghukumkan mesti ada. Itu apa namanya? Istilahnya wajib, mesti ada. Mesti ada sifat ini pada Allah Taala. Allah tu mesti mendengar, Allah tu mesti melihat, Allah tu mesti berkuasa, Allah tu mesti mengetahui. Ya, Allah tu mesti berkehendak sesuatu, menentukan sesuatu dan sebagainya. Ada 20 sifat yang wajib ya. Wujud qidam sampai kaunuhu mutakalliman. Itu sifat Allah yang mesti ada ya. Yang mesti ada. Tak boleh tak ada ya. Itu namanya wajib ya. Tidak sunyi daripada 3 perkara, iaitu menghukumkan mesti ada ataupun wajib, atau menghukumkan mesti tiada. Itu apa? Yang mesti tiada itu apa? Satu perkataan. Kata lain mengatakan mesti tiada apa? Ya Allah, tak faham tu mustahil, bukan Mustafa ya, mustahil. Ya, mustahil, mesti tiada. Allah itu mesti tiada mati. Allah itu mesti tiada lupa. Allah itu mesti tiada bodoh. Allah itu mesti tiada pekak. Allah itu mesti tiada buta. Allah itu mesti tiada lemah dan sebagainya. Mustahil. Itu yang kita wirid tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa? Maha suci Allah. Karena suci daripada sebarang kekurangan, daripada sebarang kecacatan, daripada sebarang kelemahan. Itu maha suci Allah. Ya. Mustahil Allah tu ada lemah. Mustahil Allah tu cacat. Mustahil Allah tu ada kekurangan. Maha suci Allah ya. Itu mustahil. Kemudian ya, tiada sunyi daripada 3 perkara tadi, iaitu menghukumkan mesti ada, atau menghukumkan mesti tiada, atau menghukumkan boleh menerima ada atau tiada. Ada pun terima, tak ada pun terima. Macam kita manusia ni. Ada sekarang ni terima ke tak? Terima ke tak? Saya ada tak? Akal terima ke tak? Ada yang akan kata tak ada. Mana ada? Saya tengah bercakap ni. Ada yang akan kata tak ada. Terima tak? Semua terima ya. Tapi nak balik ke entah macam mana, kena stroke padam. Macam? Terima tak? Tak ada je saya. Saya tak ada lepas tu. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni terima ada je. Kalau balik-balik terus padam. Esok dengar habar je, apa habar Ustaz Ibrahim jawab. Udah qalu kata nama. Jadi terima tak ada je tu. Diterima akal ke tak adanya Ustaz Ibrahim pagi esok. Terima ke tak? Jadi ada pun terima, tak ada pun terima ya. Jadi ini makhluk ni, kita ni semua harus namanya. Manusia tu harus saja. Bukan wajib. Kalau wajib mesti ada. Bukan mustahil mesti ada. Mana kata mustahil? Nampak saya nampak Tuan Haji Nazwi, Tuan Haji Nazwi nampak saya nampak Cikgu Jamil nampak saya nampak Syukri nampak saya. Ya. Saya nampak Cik Manzul.
Itu hukumnya harus ya. Boleh ada, boleh tak ada. Manusia betul. Selain daripada Allah, boleh kita panggil benda-benda itu harus. Ya? Semuanya harus. Binatang tu harus. Manusia tu harus. Jin tu harus. Malaikat tu harus. Burung tu harus. Pokok-pokok tu harus. Maksudnya boleh ada, boleh tak. Boleh tak ada. Alam tu panggil harus. Ya? Apa saja alam tu selain Allah itu semua harus bagus tu. Jadi kita ni adanya kita di dunia ni apa hukumnya? Harus. Bukan wajib. Kalau wajib mesti ada. Tak pernah tak ada. Yang wajib hanya Allah saja. Tak pernah tak ada. Kita ni dulu tak ada, ginari ada, tak lama lagi akan tak ada balik. Itu harus saja ya. Mujur Allah nak jadikan kita. Kalau Allah tak nak jadikan kita, tak ada dah. Kemudian jadikan kita ni orang. Boleh dah Allah jadikan kita ni ular. Sekali lagi, boleh dah Allah jadikan kita ni kambing. Boleh dah Allah jadikan kita ni katak. Dia jadikan kita ni orang. Alhamdulillah. Nah, kemudian dia jadikan kita pula orang tu Melayu pula. Melayu tu satu bangsa yang paling toleran. Orang Melayu lah. Alhamdulillah. Boleh tak Allah jadikan kita ni Yahudi? Boleh tak Allah jadikan kita ni Nasrani? Boleh tak Allah jadikan kita ni Hindu? Boleh tak Allah jadikan kita ni Buddha? Mujur dibaginya kita ni orang Melayu. Ya? Orang Melayu ni bangsa yang paling baik. Tak ada yang lebih baik dari orang Melayu. Ya? Kalau ada dua kedai di kampung Jeram ni, satu kedai Melayu, satu kedai Cina. Yang mana laku agaknya? Mana lakunya? Sebuah lah. Saya dah kutai menyaga ni tau. Saya menyaga ikan nanti di market tu. Lalu je dah nyoleh pun dah. Setengah dah bukan semua ya. Nyoleh pun dah. Udah nak balik pun. Oh ustaz je baru menegur. Padahal kan saya tak nampak dia tengok saya mula-mula. Lepas tu ada yang ngabur pada saya pada tu. Minta maaf lah ustaz, saya tak ada beli dengan ustaz. Saya dah berlanggan dengan Cina tu dah 30 tahun macam ni. Dah berlanggan dengan Cina tu dah 30 tahun. Tak ada saya jawab apa-apa, saya senyum je lah. Bila mati saya, esok kamu mati tu suruh lah Cina tu bacakan talqin kamu. Ya, baik bangsa Melayu ni tak? Orang hina Islam, orang Melayu orang hina. Ya tidak. Orang hina bangsa Melayu, orang hina orang Melayu ya. Punya lebih baik. Alhamdulillah lah. Dan lebih lagi bertuah kita dapat beriman. Orang Melayu dapat Islam ya, dan iman dan Islam. Ya. Kalau ada orang Melayu apa agamanya? Sebelum kita dapat Islam, apa agama kita? Hindu. Sebelum Hindu apa agama kita? Apa agama orang Melayu? Tak ada. Buddha tau. Mula-mula orang Melayu beragama Buddha. Kerana mereka tertarik dengan orang Siam yang beragama Buddha. Jadi itu orang Melayu. Tertarik dengan orang Siam yang beragama Buddha tu. Kemudian datang Hindu. Maka orang Melayu pun tertarik dengan Hindu. Wow, dah jadi sampai tertegaknya kerajaan Melayu yang beragama Hindu. Buddha pun begitu juga. Tertegak satu kerajaan Melayu yang beragama Buddha. Ini banyak berlaku di Kedah dan Perlis. Sampai tertegak satu kerajaan Melayu yang beragama Buddha. Namanya apa? Ini cikgu sejarah ni saya ingat mana? Apa namanya? Kerajaan tu? Sriwijaya. Ada mana nama kerajaan Sriwijaya? Itu banyak peninggalannya di Kedah dan Perlis. Lepas itu datang orang Hindu. Maka orang Melayu pun masuk agama Hindu. Sampai tertegak juga satu kerajaan Melayu yang beragama Hindu. Sampai di mana? Apa nama kerajaan tu? Langkasuka. Ada mana dengan Langkasuka? Dia tertegak di Beruas sana, dekat Beruas tau. Banyak kuil-kuil yang tinggal situ, patung-patungnya ada lagi di situ tau. Langkasuka. Kemudian baru datang Islam. Maka orang Melayu pun menerima Islam sampai hari ini. Mujur lah kita dapat Islam. Kalau tidak kita ni, kalau bukan Buddha pun Hindu lah. Kalau Hindu boleh Taoism, apa buat? Tuan-tuan. Kalau Hindu lah kita ni, Taoism apa buat? Mawak kawadi lah. Wiridnya apa wiridnya? Well. Siapa wirid tu? Kamal lah.
Well. Macam? Apa well? Well siapa tuan? Neraka fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Mujur kita dapat Islam. Mari kita pegang betul tentang Islam ya. Sungguh-sungguh. Jangan sampai dia hancur, jangan sampai dia binasa, jangan sampai dia rosak. Alhamdulillah. Kalau tidak entahlah. Imam tadi siapa agaknya? Cikgu saya ke? Imam tadi sebenarnya? Muniandi. Ini yang ngajar apa namanya? Kalau kita agama Hindu yang ngajar apa namanya? Govinda Raju. Tu yang belakang tu, yang pakai telkong tu apa namanya? Parimala Dewi. Mujur dah bagi kita beriman ya. Itu harus saja tau. Ada dan tak ada tu hukumnya harus saja, bukan wajib tau. Ya. Baik. Jadi boleh menerima ada atau tiada. Yang pertama disebut wajib akli. Wajib pada akal ya, wajib akli. Akal tu mengatakan wajib, mesti ada. Mesti apa? Wujudnya Allah tu mesti ada. Qidamnya Allah tu, sedianya Allah mesti ada. Baqa'nya Allah tu, kekalnya Allah tu mesti ada, mesti kekal. Itu mesti ada. Itu wajib ya, wajib akli. Akal berfungsi mengatakan mesti ada. Itu namanya wajib akli. Akli itu akal lah ya. Iaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Kalau tiada, akal tak terima. Allah itu tidak wujud. Apa katakan? Apa katakan? Allah, dah tak dijawab ni. Apa katakan? Idak ni. Kata orang Kuala ijak ni. Orang kampung idak. Orang putih kata apa? No. Orang Jawa kata apa? Orak. Agaknya dah saya bukan kerja Jawa. Ya. Di sini ramai orang Jawa ni. Orang kampung Jawa ada tu. Saya ingat kampung Jawa lah mereka tu. Itu tak terima akal akan tiadanya. Tak diterima akal akan tiadanya ya. Hakikatnya mesti menerima ada. Mesti ada baru diterima di akal. Allah itu wujud, terima di akal. Allah itu qidam, dia tidak ada permulaan, terima di akal. Allah itu baqa', kekal, diterima oleh akal. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadith, diterima oleh akal. Tidak bersamaan dengan sesuatu yang lain. Mukhalafatuhu lil hawadith, dia berlainan dengan sesuatu yang lain daripada Allah Taala. Ya. Apa? Qiyamuhu bi nafsihi, dia bertindak dengan sendiri. Berdiri dengan sendirinya, terima di akal. Bagaimana? Wahdaniyah, esa, Allah tu tunggal, terima di akal. Ada surah yang sampai kaunuhu mutakalliman, diterima oleh akal, itu wajib ya. Yang demikian segala dikatakan wajib. Yang demikian apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat dengan qidam, maka maksudnya mesti ada Tuhan bersifat qidam. Tuhan tu ada sifatnya qidam. Apa tu qidam? Sedia. Apa tu sedia? Tidak ada permulaan. Itu sedianya Allah Taala. Ini payah nak mikir tu. Nanti akan kita bicara tentang ada wajib tu, ada wajib daruri, ada wajib nazari. Itu akan cerita akan datang ya. Nak kena fikir benar-benar baru terima. Itu nazari. Nak kena bahas baru terima. Kalau tak payah nak terima. Qidam tu payah nak terima. Allah itu tidak ada permulaan. Payah nak terima. Bila startnya Allah tu. Akal tak boleh terima ya. Kecuali kita bahas baru kita boleh terima. Itu namanya nazari. Kena dibahas, kena dipikir panjang-panjang, kena disemak betul-betul baru kita terima. Kalau tidak daruri tu, setakat Allah tu ada, senang terima ya tak? Senang terima tak? Orang kafir pun boleh terima Allah tu ada. Ya ke tak? Ada bantahan. Ada bangkangan. Tak percaya lepas ni akan tanya orang kafir tu. Acong ini langit siapa bikin? Ini gunung siapa bikin? Ini hujan siapa kasih turun? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Tuhan Allah lah lu mengong. Nanya tu bingung jadi diterima tu bahawa Allah yang menjadikan alam ini. Tapi kalau sebut qidam, payah nak terima ya. Baqa' payah nak terima ya. Itu nazari, kena fikir betul-betul.
Itu yang pertama. Yang kedua disebut sebagai mustahil aqli. Mustahil tu mesti tiada. Itu mustahil ya, mesti tak ada. Iaitu perkara yang tiada diterima akal akan adanya. Kalau ada benda yang mustahil tu tak terima di akal. Akal tak terima. Dia mesti tiada. Seperti apa? Allah itu mati. Terima akal tak? Allah itu sudah mati. Terima di akal tak? Tak terima di akal. Yang terima akal, Allah itu tidak mati. Baru terima di akal. Allah itu lemah. Terima di akal tak? Tak terima di akal. Yang mesti kita sebut, Allah itu tidak lemah. Baru terima di akal. Tak faham lagi? Allah itu buta. Terima di akal tak? Yang terima apa? Allah itu tidak buta. Baru terima di akal. Itu mustahil ya. Tidak diterima akal akan adanya. Buta itu tak terima di akal. Lemah itu tak terima di akal. Mati itu tak terima di akal. Pekak itu tak terima di akal. Dan sebagainya. Itu mustahil. Disebut mustahil akli, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan adanya. Hakikatnya mesti tiada. Yang demikian apabila dikatakan mustahil Tuhan baharu. Tuhan itu baru, Tuhan itu ada tarikh lahir. Itu baru. Apa itu baru? Cakap Melayu ni, bukan cakap Arab. Apa itu baru? Ya Allah, seorang tak tahu nyawa ni. Apa itu baru? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu arti baru. Sekali lagi, apa arti baru? Dulu tak ada, sekarang ada. Saya pakai baju baru. Ini bukan baru lah, contohnya. Saya pakai baju baru. Dulu saya tak ada baju ni. Sekarang ni baru ada. Kereta saya itu kereta baru. Dulu tak ada, sekarang ada. Itu baru. Jadi semuanya selain daripada Allah semua baharu belaka. Selain daripada Allah semuanya baharu belaka. Faham ke ni? Manusia baharu, binatang baharu, langit baharu, matahari baharu, bulan baharu, bintang baharu, alam ni semua baharu belaka. Yang Allah dia bukan baru, dia qidam. Dia tidak ada permulaan. Itu Allah. Itu kalau kita baca bila mengaji wujud qidam baqa tu kita akan huraikan lagi panjang okey. Itu baru. Jadi kalau baru apa hukumnya? Mustahil Bila kata Allah itu baharu, apa hukumnya? Mustahil Tuhan itu baru. Bukan macam orang kafir. Dia baru buat patung, baru patung tu. Dia kata ini Tuhan. Padahal Tuhan baru ke? Patung tu baru jadi kenya. Dia lebur kanya lembaga tu mah ke apa ke lebur jadi patung. Baru ke lama dah? Baru. Tak terima Tuhan itu tak ada yang baru. Kalau dia baru bukan Tuhan lah namanya. Itu yang kedua. Yang ketiga disebut harus akli. Harus tu boleh ada, boleh tak ada. Itu harus akli iaitu perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya. Ada pun diterima akal, tiada pun diterima akal. Apa contoh kita ni lah. Kita ni semua harus. Kejap ni ada. Terima akal tak? Terima akal tak kita ni ada sekarang ni? Nampak ke tak? Tuan-tuan nampak ke saya tak? Saya nampak tuan-tuan. Ada ke tak? Terima dia akal tu. Lagi 10 tahun. Lagi 10 tahun. Ada di antara kita yang tak ada ya tak? Terima akal tak? Terima akal ke tak? Tak ada yang tu. Terima dia akal. Tuan-tuan lah 10 tahun lagi. Saya tak sampai pun. Agaknya lah. Terima dia akal. Ada pun terima dia akal. Tak ada pun terima dia akal. Macam sahabat-sahabat kita yang dah pergi dulu. Kita terima tak mereka tu dah tak ada? Terima tak? Terima sahabat-sahabat kita tu. Banyak dah pergi dulu. Kita terima dah. Dulu ada. Betul sekarang ni tak ada. Itu yang baru. Dia tu baru ni. Mula-mula tak ada. Lepas tu ada. Lepas tu balik. Tak ada. Semuanya akan binasa belaka. Allah sebut dalam Quran. Kullu man alaiha fan. Setiap satu di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak binasa, yang kekal abadi ialah zat Allah. Yang amat agung lagi amat mulia. Yang lain tu semua baharu belaka. Selain daripada Allah semua baharu. Ingat tu.
Kenyataan ini ingat betul-betul. Selain dari Allah semuanya adalah baharu. Ya. Jadi boleh terima ada, boleh terima tak ada, ya. Itu harus akli. Iaitu perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya dengan jalan berganti-ganti. Bergilir-gilir. Dulu tak ada, hari ada. Lepas tu akan datang tak ada balik. Yang bergilir-gilir. Dia tak boleh ada dan tak ada sekali, tak ada. Macam kejap ni kita ni, ada ke tak ada? Kejap kita ni ada ke tak ada kejap ni? Ada. Jadi kalau kita ni ada, tak ada lah, tiada. Faham tak tiada? Tak apa. Saya cakap Melayu ke cakap Jepun ni? Kalau kita ni ada, maka tiada lah tiada. Tak faham tu? Tak ada tu tak ada. Maksud ada. Ya. Bila kita tiada, bila kita tak ada tu, tak ada lah ada. Tak faham lagi. Macam orang Jepun ngajar je. Siapa tak faham ya? Itu dia. Itu bergila-gila. Bukan boleh sekali. Apa tuan-tuan dia diam dan bergerak boleh ke dalam satu masa? Dalam satu masa diam dan bergerak boleh ke? Kalau dia diam, tidaklah bergerak. Kalau dia bergerak, tidaklah dia diam. Tak faham ni? Cuba guna kakak sikit. Ya. Cuba diam. Jangan bergerak. Jadi mana ya? Tak ada bergerak. Cuba bergerak. Ngeling-ngeling kepala tu. Macam? Tak ada lah diam. Ya. Jadi boleh dua-dua sekali. Gerak dan diam dalam satu masa. Mana boleh ya? Begitulah. Bergilir-gilir namanya. Yang harus tu bergilir-gilir. Berganti-ganti. Maka hakikatnya boleh menerima ada dan tiada. Seperti keadaan seorang itu, ada kalanya boleh ia bergerak atau diam. Dia boleh bergerak, boleh diam. Macam jari saya ni. Ini diam ke bergerak ni? Tengok jari saya ni. Gerak ke diam ni? Diam. Tapi apa jari saya? Bergerak dah. Jadi boleh tak diam bergerak satu masa? Tak boleh. Kalau dia diam, kalau dia bergerak, tak ada diam. Kalau dia diam, tak ada bergerak. Itu dia. Itu harus ya. Boleh bergerak, boleh diam. Bergilir-gilir. Okey. Kemudian yang kedua, bahagian wajib akli. Belum selesai lagi ya. Itu bulan depan dah wajib akli ni ya. Untuk kali ni cukup sekadar itu ya. Sudah pukul 8.47 ya. Dah berapa lama dah ngajar? Sejam dah ya. Dah 53 minit. 11 saat, 12 saat. 53 minit. Patutnya setengah jam aja. Jemaah lebih. Tengah tak khabar, berhentilah ustaz. Saya berhentilah. Ya, lain kali khabar tau. Tok Imam khabar. Jangan biarkan terus beliau sampai 2 jam besarnya. Okey, sekian dulu. Ada soalan? Tak ada soalan. Pandai belaka teman ni ya. Asal dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di Masjid Jeram ya. Sekian, salah silap minta ampun, minta maaf. Kalau faham itu tanda Allah anugerahkan kefahaman kepada tuan-tuan. Terimalah, syukurlah. Kalau tak faham, itu kesalahan saya, bukan tuan-tuan ya. Kesalahan saya. Bukan kerana tuan-tuan tak faham, bukan kerana tuan-tuan tak boleh nak faham. Ya, saya yang gagal memberi faham kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Kelemahan dari saya lah, bukan tentu kelemahan tuan-tuan ya. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi